Assalamualaikum. Hai murid-murid tahun 3. Apa kabar murid-murid tahun 3 pada hari ini? Kita berjumpa lagi bagi sesi PDPR pada hari ini. Baiklah murid-murid tahun 3. Adakah murid-murid tahun 3 sudah bersedia? Bagus. Baiklah murid-murid, pada hari ini kita masih lagi melihat kepada unit yang ke-6 iaitu panjang, jisim dan isi padu cecair. Baiklah murid-murid, pada hari ini kita akan melihat standard kandungan 6.1 panjang, 6.2 jisim, dan 6.3 isi padu cecair. Manakala standard pembelajaran, hari ini kita akan melihat 6.1.5 menyelesaikan ayat matematik bahagi melibatkan ukuran panjang dengan nombor 1 digit berkaitan meter dan sentimeter. 6.2.5 menyelesaikan ayat matematik bahagi melibatkan ukuran jisim dengan nombor 1 digit berkaitan kilogram dan gram. Seterusnya, 6.3.5 menyelesaikan ayat matematik bahagi melibatkan isi padu cecair dengan nombor 1 digit berkaitan liter dan mililiter. Manakala objektif pembelajaran kita di akhir pengajaran dan pembelajaran, diharapkan murid dapat menyelesaikan sekurang-kurangnya 6 daripada 9 ayat matematik bahagi melibatkan ukuran panjang, jisim dan isi padu cecair dengan nombor 1 digit dengan betul. Jadi, pada hari ini kita akan melihat kepada operasi bahagi. Pada minggu yang lalu, kita telah menyelesaikan ayat matematik tambah, tolak, dan darab. Jadi pada hari ini kita akan lihat kepada operasi bahagi. Jadi sebelum kita meneruskan sesi pembelajaran kita pada hari ini, mari kita buat sedikit ulang kaji mengenai perkaitan bagi panjang. Adakah murid-murid masih ingat apa perkaitan untuk panjang? Apa unit yang terlibat? Yaitu meter dan sentimeter. Apa perkaitannya? 1 meter bersamaan dengan 100 sentimeter. Dan 100 sentimeter bersamaan dengan 1 meter. Seterusnya adalah jisim. Unit yang terlibat adalah kilogram iaitu kg dan G iaitu gram. 1 kg bersamaan dengan 1000 G. 1000 G bersamaan dengan 1 kg. Seterusnya isi padu cecair. Unit yang terlibat adalah liter iaitu L dan mililiter iaitu ml. Jadi 1 liter bersamaan dengan 1000 ml, 1000 ml bersamaan dengan 1 L. Jadi, bagaimana kita menghafal perkaitan ini? Adakah murid-murid masih ingat? Yaitu, sebelum itu, cikgu nak tanya, sekiranya kita menukar unit, apakah operasi yang terlibat? Sekiranya kita menukar, melibatkan anak panah yang di atas ini, kita akan menggunakan operasi darab. Kalau kita menukar unit melibatkan anak panah yang di bawah, kita akan menggunakan operasi bahagi. Ini ingat sebab kita akan menggunakan pertukaran unit. Kalau menggunakan pertukaran unit, maka kita kena lihat ya tukar dari unit apa ke apa dan anak panah yang mana satu. Kalau di atas kita guna darab, kalau yang di bawah kita guna bahagi. Dan macam mana kita menghafal perkaitan ini? Yaitu murid cemerlang, kalau guru geram, lempar, masuk,
longkang. Sebenarnya ayat ini tiada apa-apa maksud, cuma untuk membantu murid-murid menghafal sahaja. Baiklah murid-murid, seterusnya kita lihat kepada contoh yang pertama melibatkan bahagi meter. Diberikan soalan seperti ini, 14 meter dibahagi oleh 7 sama dengan berapa meter? Jadi konsepnya sama seperti operasi bahagi yang telah kita pelajari sebelum ini. Kita akan menggunakan bentuk lazim, iaitu rumah yang ada bumbung itu. Harap murid-murid masih ingat. Jadi sekarang 14 meter. Jadi kita boleh tulis dulu 14 meter dibahagi oleh, jadi simbol bahagi ini kita gantikan dengan rumah yang ada bumbung, kemudian ada pintu atau tingkap di tepi ini. Dibahagi oleh 7. Jadi soalan ini meter dan jawapan pun dalam meter. Jadi tiada pertukaran unit yang akan dilakukan, maka murid-murid tak perlu keluarkan perkaitan. Kalau tak ada pertukaran unit, maka tak perlu keluarkan perkaitan. Jadi sekarang kita akan bahagi. Jadi cikgu tak akan tunjukkan jadual bahagi. Cikgu harap murid-murid sudah faham bagaimana untuk menyelesaikan operasi bahagi. Jadi kita akan mulakan dengan nombor yang pertama, iaitu nombor 1 ini terlebih dahulu. Jadi dalam sifar 7, ada tak hasil darab 1? Paling besar adalah 7 sendiri kan, iaitu 7 darab 1 kita akan dapat hasilnya 7. Jadi 1 tiada dalam sifar 7. Tiada hasil 1 dalam sifar 7, maka kita akan gunakan sifar. Iaitu 7 darab sifar, kita akan dapat sifar. Jadi kita akan tolak. Kemudian 4 kita bawa turun. Seterusnya 7 darab apa? Kita dapat 14. 7 darab 2. Jadi 7, 2, 14. Jadi akan jadi sifar, sifar. Ada tak lagi nombor lain nak dibawa turun? Tiada kan? Kalau tiada, maka itulah jawapannya. Maka kita sudah selesai membahagi. Jadi kita tuliskan unit. Mesti tulis unit di atas ini. Dan kita tuliskan pada tempat kosong ini, iaitu 2 meter. Baiklah murid-murid, seterusnya kita lihat kepada contoh yang kedua. Melibatkan sentimeter, iaitu panjang. Jadi diberikan 760 cm dibahagi oleh 4 sama dengan berapa sentimeter? Jadi di sini sentimeter dan jawapan pun dalam sentimeter. Maksudnya tiada pertukaran unit yang akan dilakukan nanti. Maka kita boleh terus bahagi 760 cm dibahagi oleh 4. Jadi kita akan menggunakan sifar 4. Jadi 4 darab apa dapat 7? Tiadakan, paling besar adalah 8. 4 darab 2 akan dapat 8. Jadi kita tak boleh guna 8. Kita kena ambil nombor yang kecil, iaitu 1. Jadi 4 darab 1 kita dapat 4. 7 tolak 4 dapat 3. Kemudian 6. 4 darab apa dapat 36. Jadi 4 darab 9. 4, 9 kita dapat 36. Jadi sifar kita gantikan dengan titik. Sekarang kita bawa sifar turun. Jadi 4 darab apa dapat sifar? Sangat mudah. Darab sifar. Jadi kita akan dapat sifar. Jadi ada tak lagi nombor nak dibawa turun? Tiada, maka kita sudah selesai membahagi. Kita tulis unit dan jawapannya adalah 190 cm. Seterusnya kita lihat contoh yang ketiga, bahagi melibatkan 2 unit, iaitu meter dan sentimeter. Jadi macam mana kita selesaikan? Mari kita lihat bersama-sama. 17 meter 40 cm dibahagi oleh 3 sama dengan berapa meter berapa sentimeter. Jadi jawapannya masih dalam unit yang sama dengan yang diberi, iaitu meter, sentimeter. Jawapan pun dalam meter dan sentimeter. Jadi kita terus selesaikan.
17 meter 40 cm dibahagi oleh 3. Jadi, di sini ada 2 unit yang berbeza, maka kita akan selesaikan 1 unit ini terlebih dahulu, iaitu meter terlebih dahulu. Maka 17 dibahagi oleh 3. Jadi, kita akan bahagi seperti biasa, kita mulakan dengan nombor 1. Mesti bahagi 1 nombor terlebih dahulu, nombor yang paling di hadapan, jadi nombor 1. Jadi dalam 3 tiada hasil 1, maka kita guna sifar. 3 darab sifar dapat sifar. Jadi kita bawa turun 7. Jadi sekarang kita bahagi 17. Jadi dalam sifar 3 yang paling hampir adalah 15. Jadi kita akan darab 3 darab 5 dapat 15. Jadi 7 tolak 5 ada baki 2, 1 tolak 1 sifar. Jadi sekarang baki ini adalah untuk meter. Di sini murid-murid kena berhati-hati. 2 ini untuk meter. Jadi kita tak boleh bawa 4 ini terus turun. Apa yang perlu kita buat? Kita kena tukarkan 2 ini supaya dia masuk ke sentimeter. Baki 2 ini kita bawa dia masuk pergi rumah sentimeter. Kalau kita nak bawa masuk, maka kita kena tukar unit. Jadi kita akan bawa masuk 2 ini, kita akan bawa masuk pergi sentimeter. Jadi 2 itu kita akan tukar unit. Jadi kita keluarkan pertukaran unit meter ke sentimeter, maka kita akan menggunakan operasi darab. Kita nak tukar unit. Jadi meter pergi sentimeter kita gunakan anak panah di atas. Kalau anak panah di atas maka kita gunakan operasi darab. Jadi 2 darab 100 kita akan dapat 200 cm. Jadi 200 ini kita sudah masukkan ke dalam sentimeter, dekat rumah sentimeter, maka kita kena tambah. Kenapa kita tambah? Kita gabungkan supaya dia menjadi satu nilai sahaja. Jadi sekarang kita dapat 240 cm. Jadi sekarang kita dah tak tengok 40 ini, kita tak tengok 200. Kita sekarang tengok 240. Jadi sekarang kita akan bahagikan 240 ini dibahagi oleh 3. Jadi kita bahagi seperti biasa. Kita mulakan dengan 2 ini terlebih dahulu. Jadi 2 tiada hasil 2 dalam 3. Dalam sifar 3 maka kita guna sifar. Jadi 3 darab sifar kita dapat sifar. Jadi kita tolak, kita dapat 2 semula, kita bawa 4 turun. Sekarang kita bahagi 24. Jadi 3 darab apa dapat 24? 3 darab 8 dapat 24. Tolak 24. Jadi sekarang kita dapat sifar. Kemudian kita bawa sifar yang 1 ini turun. Jadi 3 darab, sudah semestinya sifar akan dapat sifar. Jadi tiada lagi nombor di bawah turun, maka kita sudah selesai membahagi. Dan jawapannya adalah 5 meter 80 cm. Jadi sifar di hadapan ini tak perlu ditulis. Baiklah murid-murid, sekarang kita lihat kepada bahagi kilogram. Konsepnya sama sahaja, cuma unitnya berbeza. Diberi soalan 15 kg dibahagi oleh 5 sama dengan berapa kilogram? Jadi kita akan bahagi 15 kg dibahagi oleh 5. Jadi kita akan bahagikan nombor 1 terlebih dahulu. Jadi kita guna sifar kerana 1 tiada dalam hasil darab 5. Jadi kita guna sifar kerana sifar lebih kecil dari 1. Jadi 5 sifar. Jadi kita dapat 1 semula, kita bawa turun 5. Jadi 5 darab 3 kita dapat 15. Jadi tiada lagi nombor di bawah turun, maka kita sudah selesai membahagi dan jawapannya adalah 3 kilogram. Seterusnya kita lihat kepada contoh yang kedua melibatkan bahagi gram. Diberi soalan seperti ini, 600 gram dibahagi oleh 4 sama dengan berapa gram? Jadi kita terus selesaikan 600 gram dibahagi oleh 4.
Jadi dalam sifir 4 tiada hasil darab 6. Kalau dalam sifir 4, hasil darab yang pertama adalah 4. 4 darab 1 dapat 4. Yang kedua, 4 darab 2 dapat 8. Jadi 4 dengan 8. Jadi 6 tiada. Jadi kita kena ambil nombor yang lebih kecil. Jadi kita akan guna 4. Maka kita darab dengan 1. 4, 1, 4. Jadi 2, bawah sifar turun 20. Jadi 4 darab 5 bersamaan dengan 20. Kita tolak dan kita bawa sifar seterusnya turun. Jadi 4 darab sifar dapat sifar. Jadi tiada lagi nombor lain, maka itulah jawapannya kerana kita sudah selesai membahagi. Jadi jawapannya 150 gram. Seterusnya kita bahagi melibatkan kilogram dan gram. Diberi soalan seperti ini. 30 kilogram 612 gram dibahagi oleh 3 bersamaan dengan berapa kilogram berapa gram. Jadi kita bahagi 30 kilogram 612 gram dibahagi oleh 3. Jadi kita seperti tadi kita akan selesaikan unit yang pertama ini dulu, iaitu kilogram. Kita akan bahagi nombor yang paling depan, iaitu 3. Jadi 3 darab 1 dapat 3. Sifar, 3 darab sifar dapat sifar. Jadi di sini tiada baki. Kalau tiada baki, maka tak perlulah dibawa pergi rumah gram sebab tiada baki. Jadi kita boleh terus bahagikan 612 gram ini seperti biasa. Kita bahagikan 6 terlebih dahulu. Mesti bahagi nombor ini satu per satu. Jadi 6 dulu. Jadi 3 darab 2 dapat 6. Kemudian kita bawa 1 turun. Sekarang kita cari ada tak hasil darab 1 dalam sifar 3? Tiada. Dan kita guna sifar kerana sifar lebih kecil dari 1. Jadi 3 darab sifar dapat sifar. 1 tolak sifar dapat 1. Seterusnya kita bawa 2 turun. Jadi sekarang kita bahagi 12. Jadi 3 darab 4 dapat 12. Ada tak lagi nombor nak dibawa turun? Tiada. Maka kita sudah selesai membahagi. Jadi jawapannya 10 kilogram 204 gram. Baiklah murid-murid, seterusnya kita lihat bahagi melibatkan isi padu cecair. Jadi kita akan lihat contoh yang pertama melibatkan bahagi liter. Diberikan soalan seperti ini. 24 liter dibahagi oleh 3 bersamaan dengan berapa liter. Jadi 24 liter dibahagi oleh 3. Jadi sekarang kita akan bahagikan 2 ini terlebih dahulu. Jadi 2 tiada dalam hasil darab 3. Jadi kita terpaksa guna sifar kerana sifar lebih kecil dari 2. Jadi 3 darab sifar dapat sifar. 2, 4 bawah turun. Sekarang kita bahagi 24. Jadi 3 darab 8 dapat 24. Jadi sifar, sifar. Tiada lagi nombor, maka kita sudah selesai membahagi dan jawapannya adalah 8 liter. Seterusnya kita lihat contoh yang kedua melibatkan bahagi mililiter. Diberi soalan seperti ini. 900 mililiter dibahagi oleh 2 bersamaan dengan berapa mililiter. Jadi 900 mililiter dibahagi oleh 2. Jadi dalam sifar 2 tiada hasil darab 9. Hanya ada hasil darab 8 dan 10. 2 darab 4 dapat 8, 2 darab 5 dapat 10. Jadi 9 terletak di antara 8 dan 10, maka kita ambil 8. Jadi 2 darab 4 dapat 8. Jadi sekarang kita bahagi 10. 2 darab 5 dapat 10. Dan bawah sifar turun. 2 darab sifar dapat sifar. Jadi jawapannya adalah 450 mililiter. Baiklah murid-murid, seterusnya kita lihat kepada contoh yang terakhir melibatkan bahagi liter dan mililiter. Diberikan soalan seperti ini.
7 liter 500 mililiter dibahagi oleh 5 bersamaan dengan berapa liter, berapa mililiter. Jadi kita bahagi seperti biasa. 7 liter 500 mililiter dibahagi oleh 5. Jadi kita akan bahagi 7 ini terlebih dahulu. Untuk liter kita bahagi 7. Jadi dalam 5 tiada hasil sifar 7, maka kita akan guna 5. Jadi 5 darab 1 dapat 5. 7 tolak 5 kita dapat 2. Jadi untuk liter sudah selesai. Kerana tiada lagi nombor untuk liter yang dibawa turun. Tapi ada baki. Jadi baki ini kita buat seperti tadi. Kita akan bawa masuk ke mililiter. Jadi kita keluarkan perkaitan. 1 liter bersamaan dengan 1000 mililiter. Jadi kita tukar unit liter kepada mililiter. Jadi kita guna darab 1000. Jadi 2 darab 1000 kita dapat 2000. 2 ini darab dengan 1000 kita dapat 2000. Dan kita tambah kita dapat 2500 mililiter. Jadi sekarang kita bahagi. Kita mulakan dengan 2 ini terlebih dahulu. Jadi kita guna sifar. 5 sifar sifar 25 sekarang. Jadi 5 darab 5 dapat 25. Sifar sifar kita gantikan dengan titik. Seterusnya kita bawa sifar turun. Jadi 5 darab sifar dapat sifar. Seterusnya sifar yang terakhir kita bawa turun. 5 darab sifar kita dapat sifar. Jadi tiada lagi nombor untuk dibawa turun, maka kita sudah selesai membahagi. Dan jawapannya adalah 1 liter 500 mililiter. Baiklah murid-murid, sekarang adalah masa untuk mencuba. Apa yang murid-murid perlu lakukan? Seperti biasa, murid-murid perlu salin dengan kemas dan betul 9 soalan ini pada buku latihan petak matematik. Kemudian tunjukkan langkah pengiraan dengan kemas dan betul. Jadi setakat itu saja pembelajaran kita mengenai operasi membahagi. Operasi bahagi melibatkan unit, panjang, jisim, dan isi padu cecair. Jadi setakat itu saja pembelajaran kita, sehingga kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih.